Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Guys, kita jumpa lagi. Kali ini jom kita tengok balik perkembangan tamadun. Setiap tamadun di dunia berkembang dengan berkembangnya perpustakaan yang ada di dalam tamadun tersebut. Jom kita tengok perpustakaan-perpustakaan yang besar. Sudah pasti kita akan tahu tamadunnya. Sebagai contoh, perpustakaan Iskandariah atau Alexandria di Iskandariah, Mesir. Bagaimana besarnya perpustakaan mereka, itu menunjukkan betapa hebatnya tamadun mereka. Dalam Islam, Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama. Al-Quran mempunyai 6,236 ayat, 114 surah. Banyak. Tapi yang menjadi pilihan untuk turun pertama sekali kepada baginda Nabi SAW, Muhammad peace be upon him, adalah Iqra, yang bermaksud read, yang merujuk kepada pembelajaran. Sebab itu, dalam kitab Taurat dan Injil menyebutkan tentang an unlearned man, menceritakan tentang seorang yang buta huruf yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagindalah orang yang paling mementingkan pembelajaran, sehingga di dalam sejarah menunjukkan Nabi berikan syarat melepaskan diri bagi banduan yang tidak ada keuangan untuk menebus diri mereka. Mereka kena membuat pembelajaran kepada anak-anak Madinah 10 orang. Baru mereka boleh bebas dari tawanan perang. Baik, bezanya pembelajaran berkembang mengikut zaman. Dulu, sistem pembelajaran adalah secara menggunakan buku teks yang dipinjam. Tetapi bila sampai masa, buku teks dibeli sendiri dan sudah ada buku rujukan. Dalam masa yang sama, perkembangan yang membuatkan buku sudah tidak ada lagi apabila diperkenalkan PDF ataupun buku dalam bentuk talian. Kemudian, daripada perkembangan itu, classroom pula, dari satu kelas yang sederhana, kalau kita tengok zaman Cikgu Syari, Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, classroomnya biasa sahaja, sehinggalah kepada kita, saya sekolah rendah, kemudian naik kepada sekolah menengah. Kalau kawan-kawan perasan, abang-abang dan kakak-kakak kalau ingin tahu, barulah kita bermula ada lab untuk komputer. Sebelum tu tak ada, kita hanya ada kelas komputer. Sekarang dah ada lab komputer. Kemudian, injak kepada tahun 2020 dengan berlakunya COVID-19, pembelajaran atas talian semakin menjadi-jadi. Seolah-olah tumbuh cendawan selepas hujan. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran berkembang dari masa ke semasa. Ada satu lagi bentuk pembelajaran yang sebenarnya baru di negara kita, tetapi di negara-negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, sudah menjadi kebiasaan. Antaranya ialah long life learning, pengajian sepanjang hayat. Apa yang ada dalam perkembangan ini, manusia tetap tidak boleh lari dari pembelajaran. Bagaimana cara kita berhadapan dengan e-pembelajaran dan long life learning ini? Wallahu. Pepatah mengatakan, teachers who love teaching teach children to love learning. Guru yang hebat pasti akan mengajar anak didiknya mencintai pembelajaran. Masin?
Ini kerana pembelajaran tidak semestinya dalam classroom. Pembelajaran tidak semestinya dalam bangunan yang canggih atau dengan equipment yang canggih. Selama mana ada guru dan pelajar, di bawah pokok pun boleh berlaku pembelajaran. Apatah lagi dalam dunia sekarang, e-learning dan pengajian sepanjang hayat. Dengan silibusnya, kaedahnya, kreativitinya dan menariknya pembelajaran itu, sudah pasti berlakunya pengajian dan pembelajaran yang sangat efektif. Yang kedua, kata pepatah, education is not the learning of fact, but training of the mind to think. Pembelajaran sebenarnya melatih minda kita untuk berfikir. Bayangkan dalam classroom yang terhad, kita dilatih untuk berfikir bagaimana dengan dunia tanpa sempadan dalam e-pembelajaran dan juga pengajian sepanjang hayat. Rujukan yang melimpah ruah akan membantu kita untuk terus menjadi kreatif dalam pemikiran kita. Sebab itu, e-pembelajaran dan pengajian sepanjang hayat amat penting untuk zaman sekarang. Walaupun ia baru di negara kita, tetapi dia adalah satu bentuk kaedah pembelajaran di negara-negara maju. Yang ketiga, if you want to judge a fish by its ability to climb a tree, it will stay a failure for the rest of its life. Maksudnya, sekiranya kita ingin menghitung kejayaan seekor ikan dengan kebolehannya untuk memanjat pokok, maka ikan akan kekal sebagai gagal seumur hidupnya. Maksudnya ialah, dalam e-pembelajaran dan lifelong learning, ini merupakan salah satu cabang pembelajaran. Barangkali ada di kalangan kita yang tidak mahir. Bukan inilah yang menentukan sama ada seorang itu berjaya atau tidak. Sebaliknya, sekiranya seseorang boleh menguasai dan berjaya dalam e-pembelajaran dan lifelong learning, mereka telah explore satu dunia yang baru di mana peluang dan chances mereka untuk berjaya semakin cerah. Nak dibandingkan dengan mereka yang pada kadar biasa terpaksa bersaing dengan orang yang ramai. Wallahu a'lam. Tidak dinafikan dalam mana-mana bentuk pembelajaran dan pengajaran wujud cabaran di sana. Kalau dalam classroom, dalam bangunan dan juga di mana-mana sahaja secara fizikal, pasti wujud cabarannya, pasti wujud dugaannya, dan di sana ada perkara yang perlu kita atasi. E-pembelajaran dan juga lifelong learning, pengajian sepanjang hayat, tidak terlepas daripada bersama-samanya disertakan dengan problem dan masalah. Antaranya ialah konsistennya seseorang untuk menghadiri kelas dalam bentuk alam maya. Yang kedua, bagaimana bentuk kaedah pendidikan yang paling berkesan. Yang ketiga, bagaimana sekiranya ia melibatkan jumlah pelajar yang ramai, atau adakah ia perlu pada had yang tertentu. Sekiranya kelas yang ramai, maka kelasnya perlu sekali sahaja. Tetapi sekiranya perlu pada had tertentu, maka guru tadi perlu membahagikan kepada beberapa kelas. Apapun, setiap perkara mesti ada jalan penyelesaiannya. Yang pasti, bimbingan daripada guru amat diperlukan dengan keadaan yang sangat sistematik, kerana hubungan antara guru dan pelajar semakin ada jurang di sana, kerana kita tidak tahu dan tidak boleh lihat secara sepenuhnya siapa yang memberikan tumpuan kepada kita berbeza di dalam kelas yang nyata.
Oleh itu, bagi kita, e-pembelajaran dan lifelong learning adalah salah satu daripada bentuk pembelajaran dan pengajaran. Zaman sekarang disebabkan oleh COVID-19 yang meletakkan jurang di antara kita, kaedah ini antara kaedah yang amat berkesan untuk melaksanakan pembelajaran dan meneruskan pengajaran. Sebaliknya, apa yang perlu kita tanam dalam diri kita sebagai seorang pelajar, adab belajar dan juga sopan santun kita terhadap guru walaupun dalam bentuk alam maya mestilah kita jaga. Kerana dari sinilah akan membuahkan kesan daripada pembelajaran yang kita lalui. Kata pepatah, people will forget about us, but they will never forget how we make them feel. Manusia akan lupa kita, tapi orang tak akan lupa bagaimana kita buat orang rasa tentang kehadiran kita. Kalau kita jadi pelajar yang hebat dalam classroom, walaupun di alam maya, guru pasti akan memberikan perhatian kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga kita meneruskan legasi pembelajaran dalam kehidupan kita, kerana kena ingat, pembelajaran, pengajaran amat berkait rapat dalam perkembangan tamadun. Wallahu a'lam.